Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, hari ini kita tengok tajuk pilih atur dan gabungan. Dalam bab ini kita ada dua bahagian. Bahagian pertama ialah pilih atur, bahagian kedua ialah gabungan. Apa itu pilih atur? Pilih atur ialah bilangan cara menyusun. Kita pilih dan kita susun. Susunan adalah penting dalam pilih atur. Gabungan ialah bilangan cara memilih. Susunan tidak penting dalam gabungan. Dalam pilih atur, jika kita ada n objek dan kita nak susun ke semua n objek, kita wakili dengan n faktorial ataupun npn. Ada n objek dan kita nak susun n objek. Jika kita ada n objek dan kita nak susun hanya r objek setiap kali, kita tulis sebagai NPR. Ada n objek dan kita nak susun r objek setiap kali. N faktorial ni terhad kepada kalau kita nak susun semua sahaja. Kemudian kita ada tanpa syarat dan dengan syarat. Kalau ada syarat, kita mesti penuhi syarat terlebih dahulu. Kemudian kita ada gabungan. Kalau kita ada n objek dan kita nak buat gabungan r objek setiap kali, ini diwakili dengan NCR. Ada n objek dan kita nak buat gabungan r objek setiap kali. Kemudian ada dengan syarat dan tanpa syarat. Okey, kalau dah ada syarat, kita kena penuhi syarat terlebih dahulu. Okey, C ni untuk combination atau gabungan, P ni untuk permutation ataupun pilih atur. Dalam gabungan, NCN sama dengan 1. Kalau 5C5 sama dengan 1. 10C10 sama dengan 1. 1C1 sama dengan 1. Okey, kemudian prinsip pendaraban. Apa kata prinsip pendaraban? Jika peristiwa A dapat berlaku dengan R bilangan cara dan peristiwa B dapat berlaku dengan S bilangan cara, maka bilangan cara peristiwa A diikuti peristiwa B berlaku ialah R darab S cara. Contohnya kita ada 4 helai baju t-shirt dan kita ada 3 helai seluar. Jadi berapa bilangan cara berlainan kita dapat memadankan baju dan seluar ini. Jadi bilangan kita nak pilih sehelai baju ialah 4. Bilangan cara kita nak memilih seluar ialah 3. Jadi bilangan cara berbeza kita nak padankan baju dan seluar ni ialah 4 darab 3 sama dengan 12. Ini prinsip pendaraban. Peristiwa A ialah bilangan cara memilih baju, peristiwa B ialah bilangan cara memilih seluar. Peristiwa kita nak padankan baju dan seluar tu kita darab. Okey, contoh yang kedua, berapa bilangan cara memilih jalan yang berlainan dari rumah ke sekolah dengan melalui bandar Kuantan jika terdapat 3 cara menghubungkan rumah Ani ke bandar Kuantan dan 2 cara menghubungkan dari bandar Kuantan ke sekolah. So, daripada rumah ke bandar ada 3 jalan, daripada bandar Kuantan ke sekolah ada 2 jalan. Jadi, bilangan cara berlainan yang boleh dipilih oleh Ani dari rumah ke sekolah ialah 3 darab dengan 2, iaitu 6 cara. Contoh yang ketiga, katakan kita ada 5 menu masakan. Berapa bilangan cara hidangan berbeza jika hidangan kita mesti ada 1 sayur dan 1 lagi sama ada ayam, daging ataupun ikan. Jadi bilangan cara kita untuk memilih sayur ialah 2. Bilangan cara nak pilih sama ada ayam, ikan atau daging ialah 3. Jadi, bilangan cara hidangan untuk menu berbeza yang mesti ada 1 sayur, 1 lauk ialah 2 kali 3. Sama dengan 6. Okey, boleh ditunjukkan seperti ini. Okey, kalau sayur dia kacang botol, dia mungkin gabung dengan daging, ikan atau ayam. Jadi, ada 3 cara. Kalau sayur dia pucuk ubi, dia mungkin gabung dengan daging, ikan, ayam. Ada 3 cara lagi. Jadi ada 6 cara. Pilih atur ialah bilangan cara menyusun. Bilangan pilih atur bagi n objek yang berlainan ialah n faktorial atau NPN.
N factorial secara asasnya ialah N darab N tolak 1 darab N tolak 2 darab N tolak 3 dan seterusnya. Darab nombor yang makin berkurang sehinggalah darab 3 darab 2 darab 1. Kita tengok contoh yang paling mudah. Katakan kita nak susun 3 objek berlainan. Katakan huruf A, B, C. Jadi susunan berlainan yang kita akan dapat ialah A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B dan C, B, A. Ada 6 susunan berlainan atau ada 6 pilihatur. 3 faktorial atau 3p3 ni bermaksud ada 3 objek dan kita nak susun ketiga-tiganya. Nilai 3 faktorial atau 3p3 ni kita boleh dapat dengan cara tekan kalkulator. Okey, 7 faktorial bermaksud kita ada 7 objek dan kita nak susun ke semua 7 objek tersebut. Dia boleh ditunjukkan macam ni. Okey, kita ada 7 objek. Kita nak susun 7. Jadi buat 7 sempang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang pertama, tempat yang pertama ni boleh diisi dengan 7 cara. Kerana kita ada 7 objek. Kemudian bila kita dah guna 1, kat sini boleh diisi dengan 6 cara. Kita dah guna 2, jadi tinggal 5. 5 ini boleh diisi tempat yang ke-3 dan seterusnya. 4, 3, 2, 1. Jadi bilangan cara untuk susun 7 objek berlainan ialah kita darab setiap satu ni. Jadi jawapan dia ialah 5040. Nilai 7 faktorial atau 7p7 boleh dicari dengan menggunakan kalkulator. Kita tekan 7 shift x faktorial ataupun 7 shift mpr 7. Okey, 7 shift x faktorial tekan sama dengan, ataupun kita tekan 7 shift npr 7 sama dengan. Ada dua cara untuk tekan kalkulator. Cari nilai yang berikut. 7 faktorial ialah 7 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Ataupun kita tekan kalkulator, kita tekan 7 shift x faktorial sama dengan 6 faktorial ialah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus tekan 6 shift x faktorial tekan sama dengan. Kita akan dapat jawapan. Yang ni kena hafal. 0 faktorial bersamaan dengan 1. Soalan 1, rajah di bawah menunjukkan 5 kepingkat huruf yang berlainan R, E, A, C, T. Cari bilangan cara susunan yang mungkin dalam satu baris semua kad itu. Jadi kita ada 5 kepingkat. Kemudian kita nak susun ke 5 kepingkat tersebut. Ini paling mudah iaitu 5 faktorial. Tekan kalkulator, terus dapat jawapan 120 cara. Cari bilangan cara susunan itu dengan keadaan huruf E dan huruf A adalah bersebelahan. Sekarang B ini bersyarat. Syarat dia ialah E dan A bersebelahan. Bila syarat dia E dan A bersebelahan, kita anggap E dan A itu sebagai satu. Seolah-olah kita nak susun 4 objek berlainan. Jadi nak susun 4 objek berlainan ialah 4 faktorial ataupun 4p4. Tapi belum selesai lagi, kita kena darab dengan 2. Kenapa kena darab dengan 2? Kerana E dan A itu boleh bertukar tempat. E, A dianggap satu huruf. Seolah-olah kita susun 4 huruf sahaja, iaitu 4 faktorial. Kemudian kita pertimbangkan E dan A boleh bertukar tempat. Maka bilangan cara susunan dengan keadaan E dan A bersebelahan ialah 4 faktorial darab dengan 2 sama dengan 48 cara. Soalan 2. Cari bilangan susunan yang dapat diperolehi tanpa ulangan daripada perkataan something. Jadi something tu ada 9 huruf berlainan. Kita nak susun ke 9 huruf berlainan tersebut paling mudah, iaitu 9 faktorial. Tekan kalkulator, terus dapat jawapan 362880
cara. B. Jika huruf pertama ialah huruf vokal, cari bilangan pilihatur yang mungkin. Sekarang bersyarat. Syarat dia ialah huruf pertama ialah huruf vokal. Jadi kita nak susun ke 9. Jadi kita buat 9 sempang. Okey, bila pilihatur bersyarat, lebih mudah kalau kita guna kaedah buat sempang macam ni. Jadi, syarat mesti dipenuhi terlebih dahulu. Kita kena pertimbangkan yang pertama ni. Tempat yang pertama ni boleh diisi dengan 3 cara, iaitu huruf O, huruf I ataupun huruf I. Ada 3 cara boleh isi dekat sini. Kemudian bila kita dah guna satu, tinggal 8 huruf. 8 huruf tu kita nak susun ke semuanya, iaitu 8 faktorial. Jadi jawapan dia ialah 3 darab 8 faktorial. Huruf pertama boleh diisi dengan huruf O, I atau I, iaitu 3 cara. 8 petak yang seterusnya boleh diisi dengan 8 faktorial cara. Jadi 3 darab 8 faktorial sama dengan 120960 cara. Ataupun boleh ditunjukkan seperti ini. Kita pertimbangkan satu persatu. Ada 9 huruf. Kita seolah-olah isi yang pertama ni terus isi O. Jadi O telah digunakan. Jadi ada 8 huruf lagi. 8 huruf ni kita nak susun ke semuanya. Jadi ada 8 faktorial cara. Yang kedua, kita isi siap-siap I. I dah guna. So ada 8 huruf lagi. 8 huruf ni kita nak susun ke semuanya kat sini. Ada 8 faktorial cara. Yang ketiga ialah I dah isi siap-siap kat situ. Jadi ada 8 huruf lagi kita nak susun yang kat sini. So ada 8 faktorial cara. Jadi 8 faktorial darab 1 cara kat depan. Kemudian ada 3. So darab 3. Dia akan jadi sama juga. 8 faktorial darab 3. Pilihatur R objek daripada N objek, iaitu NPR. Kita ada N objek, kita nak pilih dan susun R objek setiap kali. So ini formula dia. NPR sama dengan M faktorial per N tolak R faktorial. Misalnya, bilangan cara menyusun 2 huruf daripada 3 huruf. A, B, C ialah 3P2. Macam ni ada 3 huruf sahaja. Kita nak susun 2 setiap kali. Kita boleh senaraikan sebab dia sedikit sahaja. So, kalau kita senaraikan, kita akan dapat AB, BC, AC, BA, CB, CA. AB dan BA adalah 2 susunan yang berlainan. Jadi ada 6 pilihatur. Bilangan cara susunan yang berbeza. Kemudian nilai 3P2 boleh dicari dengan menggunakan kalkulator. Kita tekan 3, shift, NPR, tekan 2, tekan sama dengan. Kemudian cara yang kedua ialah kita buat sempang 2. Oleh kerana kita nak buat 2 huruf, kita nak susun 2 huruf. Jadi yang pertama ni boleh diisi dengan 3 cara, A atau B atau C. Jadi kita dah guna 1, tinggal 2 lagi. 2 ni isi kat sini. Jadi kemudian kita darab 3 darab 2 dapat 6 cara. Ataupun menggunakan rumus. Yang rumus ni jaranglah kita guna. Kita lebih cepat guna kalkulator sahaja. Tapi bila bersyarat, kita lebih senang buat kaedah sempang macam ni untuk lebih nampak. Menggunakan rumus 3P2 sama dengan 3 faktorial per 3 tolak 2. 3 tolak 2, 1. 3 faktorial per 1 faktorial. 3 faktorial ialah 3 darab 2 darab 1. 1 faktorial ialah 1. Jadi ni dengan ni boleh mati. 3 darab 2 sama dengan 6. Cari nilai yang berikut. 5P4. Menggunakan kalkulator, tekan 5, tekan shift, tekan NPR,
tekan 4 tekan sama dengan 120. 7P5 7 shift MPR 5 tekan sama dengan 2520. 6P3 6 shift MPR 3 tekan sama dengan 120. 4P2 4 shift MPR 2 sama dengan 12. Soalan 3, rajah menunjukkan 6 kepingkat nombor. Suatu nombor 4 digit hendak dibentuk dengan menggunakan 4 daripada kad-kad ini. Berapa banyak nombor yang berlainan dapat dibentuk? Okey, kita ada 6 digit iaitu 1, 3, 4, 5, 7, 8. Daripada 6 digit ini, kita hendak susun 4 setiap kali untuk membentuk nombor 4 digit. Jadi 6P4. 6P4 tekan kalkulator, dapat jawapan 360 cara. B. Berapa banyak nombor ganjil yang berlainan yang dapat dibentuk? Kita ada 6 digit, kita nak membentuk nombor 4 digit. Jadi kita buat 4 sempang. Kemudian ini adalah syarat, bersyarat. Bila syarat mesti dipenuhi dahulu. Macam mana kita nak kenal nombor itu nombor ganjil? Kita tengok digit yang di belakang. Kalau digit yang di belakang ialah nombor 1, nombor 3, nombor 5 atau nombor 7, dia adalah nombor ganjil. Jadi, berapa cara boleh isi digit yang di belakang? Ada 4 cara. Kemudian, bila kita dah guna 1 digit, kita tinggal 5 digit lagi. 5 digit itu kita nak pilih 3 setiap kali untuk susun di sini. Jadi 5P3. Jadi bilangan nombor ganjil yang dapat dibentuk daripada digit 1, 3, 4, 5, 7, 8 ialah 5P3 darab 4. Digit keempat boleh diisi dengan nombor 1, 3, 5 dan 7 iaitu 4 cara. 3 digit yang di hadapan boleh diisi dengan 5P3 cara. Jadi 5P3 darab 4. Bilangan cara nak susun 3 digit kat sini darab bilangan cara nak susun 1 digit di belakang. Ataupun kita boleh fikir macam ni. Kita buat 4 sempang. Kita isi siap-siap digit yang di belakang. Digit yang di belakang 1, 3, 5, 7 yang dapat membentuk nombor ganjil. Jadi kalau kita dah guna 1 digit, kita dah guna nombor 1 dekat sini, yang tinggal ialah 3, 4, 5, 7, 8. 5 digit. 5 digit tu kita nak susun 3 setiap kali kat sini. Jadi 5P3 darab 1. Kat sini satu cara lah. Sama juga untuk yang sini, kita anggap kita dah letak 3 siap-siap kat sini. Jadi 3 dah guna. Yang ada ialah digit 1, 4, 5, 7, 8. Yang 5 digit tu kita nak isi 3 setiap kali kat sini. Jadi 5P3. Sini pun sama 5P3, sini pun sama 5P3. Jadi 5P3 darab dengan 1, 2, 3, 4. Sama juga dapatnya. Soalan 4. Rajah di atas menunjukkan 7 kepingkat nombor. Suatu kod 4 huruf hendak dibentuk dengan menggunakan 4 daripada kad-kad itu. Cari bilangan kod 4 huruf berlainan yang dapat dibentuk. Sama juga kita ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 huruf. Kemudian kita nak membentuk kod 4 huruf. Maksudnya daripada 7, kita nak susun 4 setiap kali. Tak ada syarat. Jadi 7P4. Tekan kalkulator, terus dapat jawapan 840 cara. Yang B, cari bilangan kod 4 huruf berlainan yang berakhir dengan huruf vokal yang dapat dibentuk. Sekarang B adalah bersyarat. Syarat dia ialah berakhir dengan huruf vokal. Jadi kod 4 huruf, bila bersyarat kita buat sempang dan kita penuhi syarat dia dahulu.
Okey, ada 4 sempang. Berakhir dengan huruf vokal, kita kena pertimbangkan yang di belakang. Huruf vokal ada berapa? 3. U, I, O. So, yang belakang ni boleh diisi dengan 3 cara. Kemudian kita dah isi 1. Yang tinggal ialah 6. 6 itu kita nak isi, kita nak susun 3 setiap kali kat sini. Jadi 6 P 3. Ataupun kita fikir ada 6 cara boleh isi kat sini. Dah guna 1, tinggal 5 boleh isi kat sini. Dah guna 2, tinggal 4 boleh isi kat sini. 6 darab 5 darab 4 sama dengan 6 P 3. Kemudian darab dengan 3. 6 P 3 kalau kita isi dalam rumus 6 faktorial per 6 tolak 3 faktorial. Jadi 6 faktorial per 3 faktorial. Jadi kita akan dapat juga 6 kali 5 kali 4. Kemudian huruf terakhir boleh diisi dengan huruf U, I atau O, iaitu 3 cara. Ni 3 petak yang di hadapan boleh diisi dengan 6P3 cara. Jadi bilangan kod 4 huruf yang dapat dibentuk yang berakhir dengan huruf vokal ialah 6P3 darab 3, iaitu 360 cara. Soalan 5. Rajah menunjukkan 5 digit nombor, suatu nombor 4 digit hendak dibentuk dengan menggunakan nombor-nombor tersebut. Berapa banyak nombor 4 digit berlainan yang dapat dibentuk? Okey, digit yang kita ada ialah 0, 1, 2, 3, 4. Sebanyak 5 digit. Kita tidak boleh terus, okey, 5P4. Sebab kat sini ada digit sifar. Jadi kita kena pertimbangkan dua keadaan. Okey, keadaan yang pertama ialah kalau kosong duduk kat sini. Kalau kosong duduk kat situ, ada satu cara lah, kat sini ada kosong. Kalau bukan kosong duduk kat sini, ada 4 cara. Jadi kalau kosong duduk kat sini, kosong dah duduk kat situ, kita ada 4 digit. 1, 2, 3, 4. 4 tu boleh isi kat sini. Kemudian 3, kemudian 2. So bilangan cara kalau kosong duduk di belakang ialah 4 kali 3 kali 2, 24 cara. Kalau bukan kosong duduk kat belakang, okey, bukan kosong, katakan kita dah guna 1, 4, yang tinggal ialah 3. 3 boleh isi kat depan ni. Kosong tak boleh isi kat depan ni. So, kat sini ada 3. So, kita dah guna 2 nombor. Tinggal lagi 3 nombor. 3 ni boleh isi kat sini, kemudian 2. Jadi, bilangan cara kalau bukan sifar di belakang ialah 72. Jadi, kita kena tambah 2 ni, 96 cara. Yang kedua, nombor genap 4 digit yang dapat dibentuk. Okey, syarat kat sini ialah nombor genap 4 digit. Jadi, nombor genap ialah nombor yang di belakangnya digit 0, 2, 4. Sekali lagi kita kena consider 3 keadaan lah. Kalau 0 duduk di belakang, kalau 2 duduk di belakang, kalau 4 duduk di belakang. So, kita buat macam ni. Kita letak siap-siap 0, 2, 4. Kalau 0 duduk di belakang, kat sini boleh isi dengan 4, 3, 2. Jadi 24 cara. Kalau 2 duduk di belakang, 1, 3, 4. 3 cara je boleh isi kat sini. Kemudian kita dah guna 2, tinggal 3 kat sini, kemudian 2. Sama juga dengan 4. 4 ni kita dah letak kat sini. Jadi kat sini boleh isi dengan 3 cara. 1, 2, 3. Kemudian kita dah guna 2 digit, tinggal 3 digit isi kat sini. Kemudian tinggal 2 digit, tinggal boleh isi dekat sini. Jadi kita tambah semua ni 60 cara. C, nombor 5 digit yang lebih besar daripada 30,000 dapat dibentuk. Syarat kat sini ialah 5 digit dan lebih besar daripada 30,000. Jadi kita kerana 5 digit, kita kena buat 5 sempang.
Kemudian syarat dia lebih besar daripada 30,000, kita kena consider yang kat depan. Kat depan ni boleh isi dengan angka 3 dan 4 sahaja. So ada dua cara boleh isi kat sini. Kita dah guna 1, so tinggal 4. Jadi 4 isi kat sini dan tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1. Sama dengan 48 cara. Digit pertama boleh diisi dengan nombor 3 atau 4, iaitu 2 cara. 3 digit yang seterusnya boleh diisi dengan 4/4 cara. Jadi sama dengan 4/4 darab 2 sama dengan 48 cara.